Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi dengan Hafiz Malaya FX. Hari ni kita buat sedikit pendedahan ataupun sedikit pencerahan yang Hafiz nak kongsikan dengan korang, yang mana selalu fail, yang mana selalu tak faham macam mana kepenggunaan moving average, macam mana nak baca setup, macam mana nak tahu perubahan trend. Sebenarnya benda tu mudah je. Okey, kalau korang tak nak main fundamental pun boleh sebenarnya, tetapi korang kena alert pada penukaran trend. Sebab pada penukaran trend tersebut telah memberitahu mengenai berita tadi positif ataupun tidak positif. Dan sebagaimana yang kita lihat di sini, kebanyakannya sideway lah. Sideway ni disebabkan sentimen market yang spesifikasi yang dikatakan mempengaruhi sesebuah ekonomi tadi. Dan yalah, kebarangkalian kalau kita lihat baru-baru ni dijangka gold akan terjun terus, tetapi pada hari ni spesifikasi dia US makin melemah disebabkan isu penangguhan ekonomi perangsangan kepada negara AS lah. Jadi disebabkan itu mata wang dagangan yang lain menaik dan harga pasaran emas meningkat. Okey, jadi dekat sini sedikit pencerahan yang Hafiz nak share dengan korang macam mana nak guna moving average. Okey, simple je. Moving average yang Hafiz nak bagi tahu. Okey, moving average yang Hafiz gunakan 100. Okey, simple apply to close. Ada 3 je moving average. 30 simple close. Moving average 15 simple close. Okey, dekat sini Hafiz nak bagi tahu kat korang, okey, kenapa perlunya menggunakan moving average. Dan dia amat mudah lah dari segi cara nak trading apa semua. Tak ada masalah benda ni. Saya rasa benda ni amat membantu para trader yang beginner maupun profesional. Sebab benda ni dia bagus dia, kita boleh baca trend penukaran trend, di mana dia memberitahu momentum pergerakan strength market tersebut, melalui bacaan sudut pada candlestick yang dibacanya. Okey, kalau kita lihat, kalau apa yang anda baca daripada buku teknik moving average tu, okey, apabila persilangan antara MA15 dan MA30. Okey, kalau MA30 Hafiz tadi berwarna kuning dan MA15 berwarna merah. Okey, kalau kita tengok betul-betul, korang nampak tak ni? Korang nampak tak ni? Di mana MA15 dan 30 bersilang dan disilangi oleh MA100. Disilangi oleh MA100. Okey, disilangi oleh MA100 yang berwarna crimson ni lah. Okey, disilangi bermakna trend penukaran trend telah berlaku. Okey, di manakah kita hendak melakukan buy? Okey, ketika trend pecah. Okey, trend pecah sebagaimana saya boleh tunjukkan kat anda, trend pecah. Okey, trend pecah trend dah mula nak pecah. Kita tengok betul-betul di mana dia berlaku sideway dan trend dia mula pecah. Kita tengok betul ke tak betul. Untuk tarik trend line ni, korang kena kena lebih memahami lah.
di macam mana, dekat mana yang korang akan tarik, sebab dia mesti bertemu titik 2 pertemuan ya. Okey, ni di tempat sideway. So kalau kita tengok betul-betul, trend dah mula pecah. Okey, so dekat mana yang kita nak masuk order? First order yang dekat sini, kalau kita tengok, dia sideway sebenarnya, so kita tak boleh bagi decision kan. Okey, apabila dia terkeluar, ketika dia dah bersilang dan kuncup, ya, kuncup ni kita tunggu keputusan di mana confirmation. Okey, kalau kita tengok ni H1, ya, di mana confirmation itu berlaku apabila dia berpatah balik. Berpatah balik di kawasan zona yang sebelum, ya. Ni korang tengok betul yang sebelum, dan membuat satu candle reject di MA 100 tadi, dan dia terus naik. Okey, dan di manakah kita nak tutup kita punya sell tadi? Okey, first apabila persilangan tadi berlaku, okey, persilangan tadi berlaku di bawah, dan apabila dia naik ke atas dan berlaku lagi crossing di sini. Okey, tengok betul-betul di sini. So ketika berlaku crossing di sini, korang tutup dulu untuk sell korang. Tutup dulu sell korang, sebab telah berlaku trend menurun. Kalau yang nak ambil TP lah, yang nak ambil TP dekat. Okey, so kita boleh kira pip kita yang kita masuk daripada sini tadi ke sini waktu kita nak tutup tu kan. So inilah pip dia. Okey, daripada tempat tadi ke sini, inilah pip dia ketika penukaran trend telah berlaku. So korang boleh tutup, ya, ataupun korang menunggu persilangan semula, ya, yang paling valid lah. Kalau yang ni bagi Hafiz, ini untuk save, jadi korang boleh ambil dulu ketika persilangan 1. Okey, jadi kita backtest lagi. Korang jangan try and error. Kalau korang try and error, korang akan gagal lah. Di mana sebab orang yang try and error ni orang yang merugikan masa. Kita nak buat satu benda, kita kena backtest. Backtest dipanggil backtest. Nama pun kembali mencuba. Kembali mencuba ni di mana? Kita tengok benda yang dah terjadi. Oh, macam ni dia nak naik, macam ni dia nak turun. Oh, ini yang diceritakan di dalam buku. Itu cara dia untuk orang yang nak belajar. Kalau belajar try and error, cerita dia korang pulang duit je lah, ya? Itu yang terjadi. Sebab tu korang pergi kelas, korang tak faham apa itu syllabus, ya? Sebab korang pergi kelas bayar sampai berpuluh-puluh ribu sekalipun, korang tak tahu apa syllabus yang nak diajar. Dan pada masa yang sama, dalam masa yang singkat, korang nak memahami satu benda tu tanpa korang membaca, korang tak akan dapat, ya? Korang tak akan dapat apa yang korang nak sebenarnya. Jadi di sini Hafiz terangkan secara mudah, ya, kalau korang yang mana berminat nak pergi kelas ke apa ke kan, pertama sekali korang kena wajib tahu syllabus apa yang dia nak ajar, jenis teknik apa yang dia nak ajar. Sebab benda ni tak boleh try and error, mesti backtest. Backtest ni apa yang dikatakan backtest? Korang mengkaji dulu previous macam mana terjadi, macam mana dia berlaku ketika dia nak naik. Sebagai contoh, apa yang dikatakan di dalam buku itu benar. Yang seperti kita lihat, okey, bila dia nak naik sekali lagi, percubaan. Kalau kita tengok betul-betul, kenapa Hafiz Guru tutup tadi di titik permulaan yang pertama? Di titik permulaan yang pertama tadi, sekejap kita tengok balik. Okey, di sini. Okey, kenapa Hafiz Guru tutup? Sebab dia sideway. Nampak ni dekat sini kan, TP yang di mana kita kutip dulu kita punya buy tadi. Sebab dia sideway. Tapi pada masa yang sama, memanglah dia nak pergi jauh, Memang dia nak pergi jauh.
tapi dia sideway dekat sini. So dekat sini untuk player yang kecil saja, di mana orang cakap ambil pip yang rendah, Jadi dekat mana kita nak masuk balik? Ketika berlaku crossing di mana yang kuat. Sebagai contoh, kita tengok, kita pun dah tahu SNR, support resistance apa semua kan, di mana kita backtest sebelum dia naik dalam pergerakan yang kuat. Korang tengok ni. Okey, pertama sekali, dekat mana kita nak masuk? Dekat mana kita nak masuk tadi? Point tadi, di mana dia telah membuat satu pergerakan di mana dia breakout. Dia break dekat previous high, ataupun dipanggil dia break atas ni, garisan merah ni kan, atas resistance yang dia sideway tadi. So menandakan dia nak ke atas. Dan kita tengok MA tadi, dia telah bersilang. So apabila dia telah bersilang, dekat sini tadi korang dah boleh masuk, ataupun dekat sini ketika persilangan pertama di mana cubaan untuk turun ke bawah tadi tidak berjaya. Okey, kita tengok tidak berjaya. Nampak? Tidak berjaya. Sudah beberapa kali retest di sini. Jadi dekat sinilah point untuk kita buy balik. Sama juga macam dia nak jatuh. Okey, macam dia nak jatuh. Korang tengok betul-betul. First point, korang kena tahu, okey, dia dah bagi hint crossing line dekat sini. MA ni dah bagi crossing line, di mana korang boleh ambil TP buy korang tadi di sini. TP buy korang. Okey, so daripada sini tadi dia dah bagi tahu alert untuk jatuh. Okey, cuma kita nak tunggu dia menembusi MA 100 ni tadi, cross antara kedua-dua MA kecil kita tadi, 15 dengan 30. So bila dia dah cross, bermakna satu trend yang kuat lah berlaku kan. Jadi apa yang korang tengok dekat sini, korang kena tunggu di mana korang nak masuk ketika waktu retest. Retest zone. Korang tengok betul. Kita kaji sama-sama. Kita belajar sama-sama. Korang nampak tak? Resistance yang high ketika ini, yang sudah berlaku di previous. Nampak? Dia break dekat sini, dan di sini dah boleh masuk sell. Sebab zone dia dah bagi tahu dekat sini untuk turun. Jadi dia akan retest balik. Waktu retest ni lah korang akan full margin. Sampailah selagi confirmation tidak berlaku. Apa itu confirmation daripada MA? Okey, selagi tidak ada persilangan, selagi itulah korang straight boleh hold. Tapi apabila berlaku persilangan, bermakna trend akan menukar. Sama ada akan meneruskan lagi ke bawah ataupun akan ke atas semula. Macam ni kalau kita tengok, dia akan ke atas semula. Sebab titik pertemuan antara MA100 dan MA15 dan MA30 bersilang semula dan slope ke bawah. Apabila dia slope ke bawah, bermakna trend nak ke atas. Kalau dia slope dari atas ke bawah, bermakna trend nak ke bawah. Okey, apa-apa SOP yang korang gunakan daripada MA ni, korang mesti tunggu persilangan. Okey, persilangan. Jadi apa yang Hafiz boleh katakan, jangan try and error. Please do a back test. Untuk belajar satu benda instrumen, korang kena back test. Jangan try and error. Apabila korang try and error, bermakna korang main candle semasa. Bila semasa, korang tak akan dapat jawapan. Korang kena tengok dulu apa yang dah terjadi sebelum ni, macam mana pergerakan itu berlaku. Barulah korang boleh sukses. Hafiz doakan
Moga-moga yang tengok video Hafiz ni semoga diberikan manfaat, semoga mendapat kefahaman dunia dan akhirat, dapat bantu orang lain, dan semoga support Hafiz Malaya FX. InsyaAllah moga-moga Allah memberkati apa yang kita lakukan bersama, dan moga-moga Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.